Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kita masih boleh bernafas setiap hari, masih boleh bekerja setiap hari, masih boleh menunaikan tanggungjawab kita setiap hari, sama ada kepada keluarga, kepada tanggungjawab kita kepada pekerjaan kita, tanggungjawab terhadap anak-anak kita kan. Dan paling penting adalah alhamdulillah kita dikurniakan nikmat Islam dan juga nikmat iman. Alhamdulillah. Baik, jadi tajuk yang diberi pada saya pada hari ini adalah dirikanlah Islam di dalam dirimu. Jadi kita akan lihat tajuk ini kupasan ni berdasarkan hadis ketiga. Okey, jadi saya nak tunjuk promote lah sekali. Ini adalah buku Syarah Hadis 40 An-Nawawiyah. Maksudnya apa? Buku syarah hadis-hadis 40 daripada tulisan kumpulan Imam Nawawi dan disyarahkan oleh ada 4 panel lah daripada Usim. Jadi saya menggunakan buku ni sebagai rujukan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada buku ni sebagai rujukan, boleh buka dan kita sama-sama cek di dalam hadis ketiga, insya-Allah. Baik, jadi kenapa tajuk ni dipilih kan? Kalau kita boleh imbas kembali kan, suatu ketika dahulu, maksudnya lebih kurang 1400 tahun dahulu, Islam ni adalah sebuah agama yang sangat agung. Dia bukan sekadar agung, tetapi dia adalah satu agama yang gemilang dan berjaya. Dan agama Islam ni terbukti kegemilangan dia maksudnya diakui kegemilangan dia oleh tamadun-tamadun barat. Kalau kita perhatikan, tamadun Islam ataupun sesebuah kerajaan Islam boleh bertahan sehingga lebih kurang 800 pemerintahan. Pemerintahan kerajaan barat tidak sampai 800 tahun. Paling-paling pun boleh pergi sampai 100 tahun sahaja. Nak cakap betapa hebatnya apabila seorang Muslim itu memerintah, apabila seorang Muslim itu benar-benar menjadikan dirinya mempraktikkan keislamannya itu di dalam segenap kehidupan dia sebagai seorang Muslim. Okey, dan bagaimana kita hebatnya dulu waktu zaman Umar, waktu zaman Saidina Ali kan. Dunia ni hampir 2/3 dunia kita dikuasai ataupun ditadbir oleh Islam dengan penuh sejahtera. Sejahtera ni maksudnya apa? Orang bukan Islam pun duduk di bawah pemerintahan Islam dengan baik. Orang bukan Islam pun duduk di bawah pemerintahan Islam dengan sangat baik. Nak cakap tidak ada berlaku istilah kezaliman, menindas, tidak ada istilah resis, tak ada. Sebab apa? Sebab orang bukan Islam rasa selamat di bawah pemerintahan seorang Islam. Orang Islam rasa selamat di bawah pemerintahan Muslim. Okey? Dan kita nak cakap juga bagaimana hakikat Islam ni ataupun Muslim ni, dia adalah satu hakikat yang relevan. Islam ni relevan sepanjang zaman. Kalau kita tengok contohnya ideologi-ideologi lain, contohnya macam liberalisme. Liberalisme ni dia mungkin terpakai kepada orang-orang yang hanya nak memenangkan hawa nafsu. Contoh, mereka memperjuangkan wanita. Mereka memperjuangkan wanita. Tetapi ada isu dulu waktu pramugari tidak boleh memakai tudung, ataupun pramugari tidak dibenarkan solat di dalam suatu tempat kerja. Mereka diam. Sebab apa? Sebab ini tidak menyokong ideologi dan juga agenda mereka. Jadi liberalisme hanya terhad kepada ruang lingkup individu ataupun golongan tertentu sahaja. Tapi Islam tidak begitu. Islam dia adalah relevan dan dia sangat sesuai, prinsipnya sangat sesuai digunakan oleh manusia sepanjang zaman. Okey?
Dan saya nak kongsikan hadis maksudnya sedikit lah coretan kan. Bagaimana Islam ni, Rasulullah sebut Islam ni tersebar dalam keadaan dagang kan. Dia akan dia tersebar dalam keadaan dagang kan? Dalam keadaan asing maksudnya. Dan akhir zaman nanti dia pun akan kembali sekali lagi tersebar dalam keadaan asing. Jadi Rasulullah sebut apa kat ujung tu? Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi kita sekarang ni nak melihat kepada sudut satu batang tubuh seorang Muslim itu, lihat pada diri kita. Kita kena rasa kita adalah duta Islam. Kita adalah duta Muslimah kan? Kita pergi mana-mana kita kena rasa, ya Allah, semua orang tengok aku. Semua orang tengok aku untuk jadikan aku sebagai contoh. Kalau aku buat benda buruk dekat luar, maka Islam akan kena hina. Jadi kalau semua orang berfikir begitu, maka akan selamat dan sejahtera lah. Maksudnya maka akan selamat dan sejahtera lah. Maksudnya muka bumi ni bila mana setiap Muslim dia menjalankan kewajipan sebagai seorang Islam di dalam kehidupan seharian dia. Okey? Baik, saya akan mulakan baca hadis yang ketiga. Okey, sama-sama boleh cek lah ya. Okey. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Okey, dia adalah salah seorang sahabat Nabi. Dan juga dia disebut Ibnu Umar, maksudnya dia adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu khalifah Islam yang kedua. Okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Maksudnya Islam ini terbina di atas 5 perkara. Ataupun kita boleh cerita macam contohnya ibarat sebuah rumah kan? Rumah mesti ada tiang. Kalau tak ada tiang, rumah tu tidak akan berdiri dengan kokoh. Okey, apa benda yang 5 tu? Yang pertama, syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama sekali adalah syahadah kan? Aku bersaksi, maksudnya kita bersyahadah bahawa Allah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengakui dan kita bersyahadah bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Okey, itu yang pertama, poin yang pertama. Tiang yang pertama adalah syahadah. Yang kedua adalah wa iqamis salah, dan mendirikan solat. Kenapa tak kata tunaikan solat ke tak, dia kata mendirikan solat. Sebab apa? Sebab jika kamu tidak mendirikan solat, seolah-olah kamu telah meruntuhkan agamamu. Okey, itu poin yang kedua. Nanti saya akan elaborate sikit lah. Okey, yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, membayar zakat, mengeluarkan zakat. Kenapa zakat ni? Kenapa sampai disebut zakat ni adalah salah satu daripada tiang-tiang untuk mendirikan Islam? Okey, yang keempat, wal hajj, okey, dan menunaikan haji. Dan yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Spesifik, maksudnya Rasulullah sebut dalam hadis adalah puasa Ramadan. Okey, rawahul Bukhari wal Muslim. Okey, okey. So kita masuk sedikit kepada poin yang pertama kan. Okey, sebelum kita masuk kepada poin 5 tiang agama tu, okey. Saya nak cerita serba ringkas mengenai buku hadis 40 ni. Bagi saya semua orang perlu ada buku ni. Dia bukan sahaja golongan asatizah, tetapi sebagai masyarakat yang ingin memahami Islam, kita kena tahu bahawa buku hadis 40 ni telah disusun berdasarkan kupasan-kupasan tentang hadis-hadis penting, hadis-hadis asas di dalam agama Islam. Jadi kalau kita dapat at least contohnya 1 minggu sekali kita baca hadis, kita menghafal hadis bersama anak-anak dan keluarga kita, maka Rasulullah kata apa? Siapa yang telah menghafal 40 hadis maka dia akan selamat. Kan? So luangkanlah masa kita. Kita mungkin tak boleh menghafal seperti para sahabat beribu-ribu hadis, tapi takkanlah kita tak boleh nak meluangkan masa kita mentadabur ataupun melihat intipati hadis, menghafal hadis yang bagi saya insya-Allah lah pendek-pendek lah kan. Kalau kita tak boleh pun kita cuba untuk memahami dan menghayati. Jangan kita langsung tak tahu apa tu hadis 40. Jangan. Kita at least kita kena tahu hadis 40 ni adalah hadis yang disusun oleh ulama, iaitu Imam Nawawi dalam hadis 40 ni tentang hadis-hadis asas di dalam agama Islam. Okey, baik. Kita balik kepada poin yang pertama, tiang yang pertama, iaitu
Yang pertama adalah kita kena renew syahadah kita. Dalam solat berapa kali kita bersyahadah? Dalam solat berapa kali kita bersyahadah? Dan yang paling menakutkan kita adalah, adakah keluarga kita, ni sebab apa? Sebab apa saya sebut keluarga? Sebab apa saya sebut ibu, ayah, anak-anak? Sebab apa? Sebab Allah sebut kan di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah uiddat waquduhan nas wal hijarah. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita merasakan diri kita adalah orang yang beriman, maka kita akan tersentak dengan seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Okey? Allah sebab apa? Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari menjadi bahan bakaran api neraka. Sebab apa? Sebab bahan bakaran api neraka tu terdiri daripada manusia dan juga batu-batu. Jadi sebab apa? Kita kena renew syahadah kita. Menyedihkan apabila ada kajian yang dibuat di sekolah-sekolah kan. Sekolah-sekolah yang menyatakan bahawa tak tahu syahadah tu apa. Sangat menyedihkan. Jadi apabila syahadah tak tahu, jadi kita boleh bayang adakah mereka ni menunaikan solat. Betapa rosak dan runtuhnya akhlak remaja. Sebab tu kita tak heran kenapa akhlak remaja boleh runtuh. Sebab apa? Disebabkan syahadah pun tak tahu. Maksudnya dia hanya, I see Islam kan. Aku Islam, lahir sebagai seorang Islam, tapi tak tahu kenapa aku menjadi seorang Muslim. Dia tak tahu apa matlamat hujung dia sebagai seorang Muslim. Itulah perkara yang sebenarnya yang berjaya, maksudnya agenda ataupun tangan-tangan syaitan ni melalui proksi-proksi dia kan, merosakkan anak-anak muda kita. Sampai apa? Sampai hilang identiti sebagai seorang Muslim. Tak tahu kenapa kita jadi orang Islam. Sampai-sampai mereka ni pula, orang-orang Islam sendiri atas nama Islam, akhirnya menjadi agenda kepada, maksudnya agenda musuh-musuh Islam. Jadi liberal. Sebab itulah lahir istilah Islam. Maksudnya, Islam tapi liberal. Cara fikir, terjemah Quran sesuka hati. Sebab apa? Sebab dia tidak melihat kepada matlamat apakah syahadah dia. Dia tidak renew ataupun dia tidak tajdid, dia tidak memperbaharui syahadah dia setiap hari. Kita sebagai seorang Islam, kita kena pastikan kita punya syahadah ini di renew. Maaf, terlanggar pula kan. Dan kita kena pastikan kita tahu makna setiap satu tu. Ni saya share sikit lah kan. Bagaimana di dalam perkataan, frasa yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah tu, dia merangkumi sebenarnya ada 41 sifat Allah. Ada 20 sifat wajib bagi Allah yang dulu kita hafal dekat surah rendahan, Allah, wujud, qidam, baqa kan? Sampailah hujung kan. Kemudian ada juga 20 sifat mustahil bagi Allah kan? Maksudnya lawan bagi sifat yang tidak boleh bagi Allah lah. Kemudian yang satu lagi adalah satu sifat yang harus bagi Allah, iaitu harus untuk Allah mengadakan sesuatu dan tidak mengadakan sesuatu. Kalau kita faham konsep asyhadu an la ilaha illallah ni, selesai banyak perkara sebenarnya. Sebab apa? Kita tahu Allah melihat kita. Kita tahu Allah mendengar apa yang kita cakap. Kita tahu Allah itu maha mengetahui segala. Maka akan selesai. Sebab apa? Sebab Allah ni sentiasa memerhatikan kita. Jadi seorang Muslim, dia rasa bila dia diperhatikan, dia akan sentiasa berjaga-jaga. Dia akan rasa dalam keadaan antara takut dan juga mengharap. Ya Allah, aku takut kepada Engkau dan aku harap Engkau memandanglah aku sebagai seorang hamba yang bertakwa. Macam tu. Itu sepatutnya sifat ataupun konsep seorang Muslim lah. Yang kedua, frasa yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dekat dalam ni, frasa ni ada 9 item yang kita kena tahu, iaitu 4 sifat wajib bagi Rasul ataupun sifat wajib bagi para Nabi. Yang kedua, sifat mustahil bagi para Nabi. Dan yang satu lagi adalah sifat harus bagi Nabi. Itu harus bagi Nabi untuk bertindak ataupun berlaku sebagai seorang manusia lah. Maksudnya boleh makan, boleh minum. Itu adalah sifat harus. Jadi sama juga para Nabi kan. Semua tu kalau kita tahu, maksudnya settle. Sebab itulah saya sebut sangat menyedihkan apabila pelajar di sekolah menengah, di sekolah rendah, yang kajian tu dibuat di sekolah menengah, tidak tahu bersyahadah. Apatah lagi Al-Fatihah. Ini benda yang satu kajian yang mengejutkan, satu kajian yang sepatutnya kita orang yang tahu, kita kena sebarkan, kita kena pastikan at least ahli keluarga kita tahu mengenai syahadah ataupun maksud syahadah,
Ambil lah mungkin hari-hari minggu kan, Isnin sampai Jumaat dah bekerja. Ambil lah hari Ahad, Minggu selepas subuh, duduk sekejap dengan keluarga, cerita satu-satu. Satu sifat Allah kan. Tak rugi. Dan sebenarnya contohnya bagi seorang ayah, Allah akan tanya, apakah yang kita dah buat, apa usaha kita untuk memahamkan anak-anak dan isteri kita kan tentang kefahaman agama Islam kan. Okey. So itu yang pertama kan. So sebab apa? Di dalam surah Ibrahim ada Allah sebut tentang matlamat syahadah tu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka surah Ibrahim ayat ke-24. Sekejap. Mana dia? Okay. Allah sebut apa? Perumpamaan Islami umpama satu batang pokok. Okay, dia kata apa? Ayat 24 sehingga ayat ke-25 lah. Sehingga ayat ke-20. Ayat ke-26. Okay, saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Okay, ayat yang seterusnya, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Okay, ini adalah satu perumpamaan Allah sebut, satu perumpamaan pohon yang sangat baik. Kita orang Muslim, kita kena jadi pohon yang baik. Iaitu apa? Akarnya itu kukuh. Maksudnya apa? Syahadah kita kukuh, settle semua rukun Islam. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya maksudnya menegak ke atas. Dia tak ke bawah. Kalau ke bawah maksudnya proses ataupun fotosintesis lah pokok tu dia tak berjalan dengan baik lah. Okey. Yang ketiga, apa ciri-ciri dia lagi? Tu'ti ukulaha, maksudnya apa? Pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Maksudnya buah yang keluar tu adalah buah yang manis yang boleh dinikmati oleh orang ramai. Kita kena jadi seorang Muslim yang begitu. Jadi Muslim yang prinsipnya kukuh, menebarkan kebaikan, menebarkan segala manfaat kepada orang ramai. Kita tahu maksudnya apabila seseorang tu kita boleh mencegah kemungkaran, kita boleh mengajak orang kepada kebaikan. Cuba bayangkan kalau setiap orang Islam buat benda ni, maka kita tak akan tengok lagi, tak ada lagi isu rasuah, tak ada lagi isu apa lagi yang selalu dibangkitkan, isu dadah, tak ada. Sebab apa? Sebab semua orang melaksanakan apa yang Allah minta. Dan untuk memastikan perkara itu, maka kita kena mengambil langkah proaktif dengan memastikan at least sekurang-kurangnya keluarga kita terjaga. Keluarga kita berada di dalam satu sistem ataupun satu suasana yang memahami Islam. Sebab apa? Ingat tadi ayat tadi ingat tadi ayat tadi. Okey, itu adalah matlamat hujung syahadah. Dan apa beza? Orang tanya, okey, apa beza kan? Orang kafir buat baik, orang Islam pun buat baik. Apa beza kedua-duanya? Okey. Bagi saya, pendapat saya dan ada juga beberapa pendapat orang lain juga, syahadah ni adalah umpama tiket. Okey. Semua orang buat baik. Dia ada jalan, dia naik kereta api yang sama. Tapi bila sampai satu stesen, dia tak lepas. Sebab apa? Sebab dia tak ada tiket tu. Tiket ke syurga itu adalah syahadah. Inilah tiket yang penting, membezakan seorang Muslim dengan kafir lah. Okey, baik. Poin yang kedua, okey, tentang wa iqamis salah. Okey, bila kita sebut tadi tentang memperbaharui syahadah, adakah cukup sekadar lafaz? Adakah cukup sekadar pengakuan? Apa bukti? Kalau kita sebut kan, okey, cinta itu perlukan pengorbanan kan. Jadi apa buktinya? Kan? Apa bukti kita bersyahadah kepada Allah? Kita mengakui Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa kan. Ini beza seorang Muslim dengan orang kafir. Itu apa? Adalah solat. Jadi kena hati-hati kan. Mungkin ada di antara kita yang mungkin Allah uji dengan fasa-fasa jahiliah. Ada fasa-fasa meninggalkan solat. Bertaubat segera kan, sebelum maksudnya Allah menutup pintu hati kita dan sebelum Allah menutup pintu taubat. Sebab apa? Sebab Rasulullah sebab apa? Beza seorang Islam dengan orang kafir itu adalah solat. Jadi itulah batas pemisah di antara kita dengan orang lain. Okay. Kalau tak apakah bezanya kita menjadi orang Islam? Kita mesti ada
kredit. Kita masih ada kredit tambahan sebagai seorang Muslim kan. Dan Islam itu bukan sekadar pada lafaz, bukan pada pengakuan sahaja. Dan lepas tu ada lagi soalan kan, Ustazah, ada je orang ni solat tapi mulut tak jaga, asyik berkata tentang orang, apa lagi, ataupun mulut dia jahat lah kan. Okay, bagi saya macam ni, semua tiang-tiang ni dia ada manifestasi ataupun dia ada matlamat hujung dia. Macam syahadah tadi tu, kita nak menebarkan kebaikan, dan juga kita sebenarnya adalah untuk menegakkan kalimah Allah kan, itu syahadah kan. Yang kedua, solat. Apakah matlamat solat? Allah dah sebut juga dalam Al-Quran kan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu adalah tujuannya untuk mencegah keburukan dan juga kekejian, kemungkaran. Jika solat itu tidak membawa kepada kita mencegah keburukan dan kemungkaran, mulut kita mengatur orang, mulut kita tak henti-henti lah, maksudnya semua orang salah, kita je betul kan, maksudnya something wrong dengan solat dia. Perbaikilah. Sebab apa? Sebab Allah juga mencela orang yang solat. Ingat kita dalam surah Al-Humazah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maksud apa? Maka neraka will lah kepada orang-orang yang solat. Kenapa orang-orang yang solat ni dikenakan balasan neraka? Sebab apa? Mereka ni lalai di dalam solat mereka. Lalai sehinggalah tidak mencapai kepada matlamat solat tersebut. Akhirnya tak mencegah kemungkaran, akhirnya buat dosa terus, buat benda yang menyakitkan hati orang Islam yang lain. Dia tak berlaku sepatutnya macam tu. Okay? Jadi seorang Islam tu adalah apa? Ini hadis daripada Abdullah bin Amru kan. Al-Muslim, seorang Muslim itu man saliman muslimun, dia menyelamatkan orang Islam yang lain daripada keburukan lidahnya. Min lisani wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam ni, seorang Muslim, dia akan membuatkan dia sempurna apabila dia menyelamatkan ataupun dia menenangkan orang Muslim yang lain daripada keburukan lidahnya dan keburukan tangannya. Dan apabila dia berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi semua ini adalah manifestasi solat. Kita kena tengok balik, check balik solat kita. Kalau kita rasa kita masih belum menunaikan, kita masih belum sampai pada standard, solat ni sepatutnya buatkan aku tinggalkan dosa, tapi kenapa aku buat lagi dosa? Check balik. Daripada kita ambil wudu, daripada rukun-rukun solat kita, Al-Fatihah kita betul tak? Kan? Rukuk kita macam mana? Ataupun kita hanya sekadar patok ayam? Check semua tu. Semua tu dia akan mempengaruhi bagaimana hasil kita selepas solat tu. Itu boleh sebut lagi pasal khusyuk kan. Okay, kita sama-sama lah pastikan bahawa kita menyempurnakan solat kita setiap hari kan. Solat kita, waktu solat 5 waktu cukup tak? Kalau sampai perlu, maksudnya mungkin ada yang mungkin masih bertatih ataupun yang pelan-pelan nak berubah kan, yang dah lama tinggalkan solat, saya cadangkan macam ni, buat satu macam table, macam satu kita checklist kan. Contohnya kita buat sebulan 30 hari, ada solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okay, kita buat contohnya satu hari bulan. Okay, aku berjaya solat subuh. Ini saya bagi tips lah kepada mungkin sahabat-sahabat di luar sana yang nak berubah pelan-pelan kan, yang dah lama tinggalkan solat kan. Ingat, solat ni adalah satu benda pertama yang akan disoal oleh Allah. Kita tak nak akhirnya kita buat banyak sangat kebaikan, tapi kita akan tersekat di akhirat disebabkan solat kita kan. Okay, check. Kemudian solat 5 waktu kita sempurna tak? Kemudian rukun-rukun solat kita, belajar kan. Jangan malu, sebab solat ni adalah benda wajib. Kita kena belajar. Jangan malu walaupun usia kita dah mungkin berumur kan. Belajar, carilah ustaz dan ustazah. Merata-rata. Sekarang ni online ada, offline ada, cari. Sebab Allah akan tanya setiap sendi kita ni, Allah akan tanya, adakah aku guna ni untuk solat? Adakah aku guna ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Especially solat, sebab solat ni adalah ibadah khusus. Kerja ni adalah ibadah umum lah. Kita bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga kan. Ingat, semua usaha kita tu jangan rasa benda tu remeh. Allah akan pandang setiap usaha kita kan. Okay,
bagaimana solat kita didirikan, bagaimana adakah kita ya Allah duduk sekejap lepas solat, jangan kelang kabut kan, zikirlah sekejap, istighfar sekejap kan, barulah kita akan dapat kesempurnaan dalam solat. Okay? Ingat, perhatikan ahli keluarga kita kan, sebab ini pun rumors kan, orang sebut okay ustazah, saya tak solat tapi ayah saya lah yang tanggung sebab saya tak kahwin lagi. Macam tu kan. Ada pula bagi anak-anak dara yang dia rasa memudah-mudahkan solat. Tak. Bagi seorang ayah yang dah menegur anak-anaknya ataupun isterinya untuk solat, maka dia terlepas tanggungjawab. Sebab apa? Allah sebab apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Tak ada. Tak acil lah kan. Macam tu. Tapi ingat, ayah, ibu, maksudnya kena sama-sama satu keluarga kan. Dalam masyarakat kita dah nampak jiran kita ni solat ke tak kan, ajak, sesekali ajak kan. Okay, akan dihisap kan. So kena pastikan ayah tengok anak-anak solat macam mana kan. Jangan kita rasa ringan, oh tak apalah, kecil lagi ni maksudnya Nabi pesan kan, 7 tahun dah ajar anak solat, 10 tahun didik pukul anak bila dia tak solat. Sebab apa? Sebab solat ni adalah benda yang sangat berat yang akan dihisap di akhirat. Nampak ringan di dunia tapi akan berat sangat-sangat di akhirat pertanggungjawaban dia. Tak lepas solat, tak lepas lagi amalan lain. Kau buatlah banyak-banyak sedekah pun tapi solat tak buat, habis. So ingat kan, para ayah, para ibu, anak-anak sendiri kan, contohnya anak-anak yang tengok mak ayah dia tak solat kan, ajak baik-baik, jangan hentak-hentak kan, janganlah bentak-bentak, ajak baik-baik dengan mak ayah kan. Sebab apa? Sebut bahawa kenapa kita di akhirat nanti tak ada orang yang boleh tolong kita, melainkan diri kita sendiri sahaja, dan juga rahmat Allah SWT kan. Okey. Baik, yang ketiga tentang puasa. So puasa ni saya tak nak sentuh lama sangat lah, tapi ada Allah sebut juga tentang matlamat. Jadi semua ni saya sebut dia ada matlamat dia kan. Matlamat berpuasa adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hujung dia sebut apa? La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu jadi orang yang bertakwa. So kita dalam bulan Ramadan, kita bukan sahaja mengejar Lailatul Qadar. Sebab apa? Kalau dulu saya dekat Mesir, waktu malam 27, dia macam satu trending lah kot kan. Orang Arab ni dia fikir malam 27 ni adalah malam Lailatul Qadar saja. So malam 27 penuh manusia. Memang kalau kita datang lepas maghrib ataupun lepas isyak, memang tak boleh masuk lah, solat kat luar lah. Kita tak nak jadi macam tu. Kita nak semua ibadah kita, semua waktu kita bukan sahaja mengejar malam Lailatul Qadar sahaja. Sebab apa? Sebab Allah nak kita jadi orang yang bertakwa. Dan sebenarnya benda yang paling kita boleh lihat kesan berpuasa ni sebenarnya adalah selepas itu, bukan di dalam bulan Ramadan tu sebenarnya kan. Kita akan lihat waktu Syawal, terjaga, terkawal tak nafsu makan kita, terkawal tak contoh kan raya, beli baju, tukar langsir setiap masa, tukar langsir setiap hari raya, perlu tak? Allah akan tanya semua tu. Baju-baju yang kita beli, mungkin baju raya kita pakai tu, itu raya itu je lah, kita tak pakai dah. Allah akan tanya semua benda tu. Allah akan tanya setiap satu kita beli. Saya risau kadang-kadang nak beli tudung kan, pakai tak tudung ni, nanti Allah tanya kan. Duit kita tu mungkin boleh digunakan untuk bantu orang lain yang lebih memerlukan, tapi kita dah keluarkan. Tapi lain lah kalau macam memang memerlukan, tu saya sebut kita kena check balik. Semua yang kita beli tu adalah keperluan ataupun kehendak kita. Itulah fungsi puasa, mengawal nafsu kita. So hujung dia bertakwa kan. Sebab orang takwa ni orang yang rasa takut kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Alright, kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, iaitu zakat, ataupun zakat lah. Zakat ni kalau solat tadi adalah hak kepada badan, maksudnya hak badan kita kepada Allah, setiap sedi kita akan tanya. Zakat ni adalah hak kita terhadap harta. Ingat tak dulu waktu selepas sahaja Rasulullah wafat, Abu Bakar berhadapan dengan satu golongan yang sangat dahsyat. Apa? Diorang kata kami Islam tapi kami tak nak bayar zakat. Dia kata sebab Rasulullah tak ada. Lepas tu Abu Bakar sebab apa?
sebagaimana solat itu adalah hak badan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga zakat adalah hak harta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila kita berzakat ni, kita merasakan bahawa sebenarnya dalam harta kita, dalam harta yang kita ada rezeki dan juga bahagian untuk orang lain. Kalau kita boleh tengok di dalam surah At-Taubah, ada 8 golongan. Okay? 8 golongan Allah sebut kita kena keluarkan zakat untuk mereka. Ayat ke-60. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Okay, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. So zakat ni adalah ada 8 golongan. Kita tak nak sebut tentang golongan-golongan asnaf-asnaf ni, tapi saya nak sebut kita sebagai orang yang memberikan zakat. Kita kena rasa bahawa bila kita keluarkan zakat, kita seolah-olah kita mensucikan harta kita. Ingat, harta kita ni tak akan bawa ke mana. Tak ada pun Allah sebut ataupun Rasulullah sebut harta ni akan bawa kamu bersama-sama kamu ketika dalam kubur. Tak ada. Allah sebab apa? 3 perkara je akan menyelamatkan kamu. Yang lain semua akan terputus. Iaitu apa? Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan juga sedekah jariah. Okay? Jadi kita kena rasa bila kita keluarkan dengan penuh keikhlasan. Kita rasa, ya Allah, kalau lah aku di tempat mereka bagaimana kan? Kita kena rasa bagaimanalah anak-anak mereka ni kan? Rasa bila, sebab itulah zakat ni difardukan supaya kita merasai kesusahan orang lain. Nampak tak betapa cantiknya Islam ni? Betapa cantiknya apabila seorang Muslim ni dia melaksanakan semua amal-amal, semua tiang-tiang asas di dalam agama Islam tu kan. Maka hidup kita akan lebih sejahtera. Saya sebut sejahtera ni salim, sejahtera lah, akan memberi keamanan kepada semua orang. Okay. Alright, kemudian kita pergi kepada bahagian yang terakhir iaitu haji. Yang ini pun Allah sebut juga kan di dalam surah Ali Imran ayat 97. Kenapa Allah sebut manifestasi haji? Okey, ni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Okey, maksud dia apa? Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Barang siapa memasuki Baitullah ni Kaabah lah, ataupun kita panggil tanah haram ataupun tanah suci. Okay, amallah dia. Dan di antara kewajipan manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, iaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Okay, maksudnya dia ada saving yang cukup kan. Barang siapa mengingkari kewajipan haji, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi Allah sebab apa? Bagi siapa yang mampu. Okay. Mampu ni maksudnya apa? Saya tak ada duit lah, saya kerja gini-gini je. Tapi sejauh mana, apa maksud kemampuan? Kemampuan adalah sejauh mana usaha yang kita letakkan, yang kita bagi terhadap apa maksudnya kefarduan haji. Contohnya kita tak mampu nak keluarkan sampai RM100 sebulan. Ada orang yang dia buat kan RM1 sehari. RM1 sehari dapat berapa? 360. Nampak macam susah kan, nampak macam lecehnya RM1 sehari kan. Tapi itulah usaha dia. Maksudnya niat dia untuk ya Allah, aku nak juga boleh pergi haji. Ini adalah usaha yang aku buat supaya aku dapat sampai dan aku dapat melunaskan kelima-lima rukun Islam ni. Ini 5 rukun Islam ni. Dan kita tak nak, saya sebenarnya agak skeptikal sikit lah dengan perkataan tanah suci ni. Sebab apa? Banyak yang berlaku, ni saya tak nak sebut tu semua kan. Mungkin Alhamdulillah ada yang betul-betul berubah kan. Ada yang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, hidayah tu hadir. Pelan-pelan hidayah tu hadir. Saya tak nafikan benda inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu perkara yang saya nak kita sama-sama ambil cakna kan. Bila kita pergi ke tanah haram, bila kita pergi ke Mekah, sama tak kisahlah sama ada umrah ataupun haji, kita bukan pergi tu apabila kita sampai di sana bukanlah bermaksud kita ni telah suci.
kita jangan anggap bahawa tanah suci itu menyucikan manusia. Tidak. Tanah suci itu adalah tanah yang suci, tapi kita perlu sentiasa menyucikan diri dan jiwa kita. Sebab tu apabila balik ada juga saya tengok mulutnya tak jaga tapi dah pergi haji, dah pergi umrah benda ni kita kena sama-sama koreksi. Adakah benar apa ibadah haji ataupun umrah yang kita dah buat? Tengok betul-betul. Ada orang yang berpeluang banyak kali pergi haji umrah, tapi ada orang satu tak ada peluang. Jadi apabila kita dapat peluang pergi ke tanah haram, kita pergi ke Baitullah, kita pergi ke Mekah dan Madinah, tanah yang Allah berkati kan, ambillah peluang itu untuk kita bertaubat sesungguh-sungguhnya. Jangan jadikan tanah suci itu sebagai alasan untuk kita melakukan dosa, ataupun kita mungkin melakukan dosa secara kita tak sedar lah, especially dari bunuh-bunuh kita lah. Macam tu kan. Okay? Sebab haji ni adalah hak harta dan hak badan. Kita kena risau, kita takut Allah jangan sampai Allah menolaklah ibadah yang kita lakukan. Takut apa? Takut harta yang kita keluarkan untuk haji tu bagaimana. Kemudian adakah betul-betul niat kita nak pergi haji ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita hanya nak menunjuk? Sangat kena hati-hati bila kita menunaikan ibadah haji. Bukanlah sekadar kita dah selesai haji semua, sa'i, tawaf semua tu kita dah selesai. Tak. Kita balik, kita adalah hamba manusia yang sentiasa kena mengulangi, memperbaharui taubat kita. Okey. Baik, jadi saya rasa cukuplah itu dulu poin dan juga kupasan yang saya boleh kongsikan tentang hadis ketiga ini kan. Semoga kita sama-samalah mengamalkan intipati daripada hadis ketiga ini. Hadis ketiga ni kalau bincang panjang sebenarnya boleh buat 5 part. Maksudnya setiap satu tu kita boleh syarah lagi kan. Tapi dalam keterbatasan masa ni, saya harap dapatlah poin yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab saya orang yang menyampaikan lebih lagi akan dipersoalkan, lebih lagi akan ditanya, dipertanggungjawabkan kan. Okay? Saya nak kongsikan satu kata-kata daripada Imam Hasan Al-Hudaybi kan. Ulama salaf disebut apa? Tegakkanlah Islam di dalam diri kamu, niscaya ianya akan tertegaklah Islam di tanah air kamu kan. So bayangkan jika kita satu orang Muslim berjaya memberi contoh yang baik kan, kepada masyarakat sekeliling kita. Lagi-lagi lah Malaysia kan. Kita ni akan sentiasa diperhatikan. Kita ni akan sentiasa, sebab kita tahu ada je orang bukan Islam ataupun orang kafir ni yang dia mencari-cari hidayah, tapi dia tak nampak contoh tu daripada orang Islam. Rugilah kan. Dan kita akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita dah buat di dunia, Allah akan tanya kita kan. Apa syahadah yang kamu dah buat? Apa yang kamu dah buat untuk menegakkan agama Islam? At least kita jagalah keluarga kita, tunjukkan contoh yang baik di tempat kerja kan, bersama jiran-jiran. Bila kita dah mengamalkan semua sistem Islam ni secara menyeluruh kan, maka yakinlah kemenangan Islam tu akan sampai dan dekat kan. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf atas segala salah silap dan juga keterlanjuran kata-kata kan. Ma asabaka min musibatin famin nafsi wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa yang datang yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk dan kelemahan itu adalah daripada kekurangan diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.